Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua pelajar Master Maths yang cikgu kasihi sekalian. Okey, bertemu kita lagi dalam sesi pembelajaran di alam maya bersama saya, Cikgu Hani, akan memberikan penjelasan terperinci berkenaan subjek biologi tingkatan 4 bagi sesi April 2020 untuk minggu ketiga. Okey, baiklah. Cikgu harap semua pelajar telah bersedia dengan modul April yang telah disediakan oleh pihak Master Maths. Jadi, untuk kita sama-sama bincang pada subtopik yang seterusnya. Okey, sebelum tu cikgu akan memberikan penerangan terperinci selama 15 minit diikuti dengan sesi soal jawab dan menjawab latihan yang telah disediakan oleh pihak Master Maths. Dan pada 10 minit terakhir kita akan buka untuk sesi persoalan yang mana kita tak sempat untuk bincang pada hari ini. Jadi, tapi cikgu harap kita dapat bincang sepenuhnya pada hari ini. Okey. Jadi, boleh buka modul April untuk subjek biologi tingkatan 4. Baiklah, semua pelajar boleh rujuk pada slide nombor 20. Hari ini kita akan bincangkan berkenaan subtopik asid nukleik. Jadi asid nukleik ni merupakan satu atau dua rantai polimer yang terdiri daripada monomer nukleotida. Jadi terbentuk daripada unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan juga fosforus. Jadi ini adalah 5 unsur yang membentuk asid nukleik: karbon, hidrogen, oksigen dan juga nitrogen dan juga fosforus. Jadi setiap nukleotida terdiri daripada gula pentos. Jadi mesti ada gula pentos, pen 5. Jadi gula dengan 5 karbon. Jadi ada satu base nitrogen dan juga satu kumpulan fosfat yang akan bergabung bersama melalui proses kondensasi. Jadi pelajar kena ingatlah, bila ada saja kondensasi maka akan ada ikatan yang akan terbentuk. Jadi terdapat dua jenis gula pentos, iaitu ribosa dan juga deoksiribosa. Jadi base bernitrogen pula terdiri daripada base nitrogen ni dia boleh jadi sama ada adenina, guanina, cytosina, thymina ataupun urasil. Jadi terdapat dua jenis asid nukleik, iaitu asid deoksiribonukleik DNA ataupun asid ribonukleik. Disebabkan kat sini gula pentos ni ada ribosa dan juga deoksiribosa, maka kalau gula pentos ni adalah ribosa, maka dia akan membentuk RNA. Jika gula pentos ni adalah deoksiribosa, maka dia akan membentuk asid deoksiribonukleik, iaitu DNA. Okey, slide seterusnya. Asid deoksiribonukleik ni adalah DNA. Jadi kat sini, DNA ni terdiri daripada dua berbenang polinukleotida yang berpilin bersama untuk membentuk struktur helix ganda 2. Ingat struktur bagi DNA adalah helix ganda 2, double helix. Kebanyakan DNA dalam sel dijumpai dalam nukleus. Jadi kebanyakannya DNA ni kita jumpa dalam nukleus. DNA juga terdapat dalam kloroplas dan juga mitokondrion. DNA akan membawa maklumat genetik mengenai sesuatu organisma dan diturunkan daripada induk ke anaknya. Jadi daripada mak ayah turun kepada anak, daripada anak turun kepada cucu. Jadi semua tu dia akan membawa maklumat genetik untuk diturunkan kepada satu generasi ke generasi berikutnya. Adenina akan berpasangan dengan thymina, manakala guanina akan berpasangan dengan cytosina. Jadi dia memang tidak akan bertukar pasangan sebab dia punya struktur berbeza. Jadi A ni komplement dia adalah T, C adalah komplement dia adalah G. Jadi kat sini dia akan bergabung melalui ikatan hidrogen, sama macam air, ikatan hidrogen. Okey, kita tengok pula RNA. Maklumat RNA terdiri daripada berbenang tunggal. Kalau tadi dia berpilin, kat sini dia adalah satu benang tunggal. Kebanyakan RNA hadir dalam cytoplasma, ribosom dan juga nukleus. Jadi kalau tadi DNA kebanyakannya kita jumpa dalam nukleus ataupun kloroplas dan mitokondria, tapi untuk RNA kita dapat jumpa dia dalam cytoplasma, ribosom dan juga nukleus. Ingat beza kat situ. RNA ni peranan dia ni dia akan salin maklumat DNA.
untuk mensintesis protein. Jadi dia akan ambil maklumat daripada DNA tadi, dia akan salin untuk dihasilkan protein. Yang sintesis ni maksud dia hasilkan. RNA juga merupakan bahan genetik bagi sesetengah virus. Okey, kepentingan asid nukleik dalam sel. Jadi memang penting macam kita. Kalau kita nak hasilkan sesuatu organisma melalui teknologi sekalipun, memang kita memerlukan DNA. Jadi pertama sekali DNA ni dia membawa maklumat pewarisan dan penentuan dalam ciri dalam organisma hidup. Jadi DNA ni ada kod genetik yang dibawa oleh base nitrogen. Jadi kod genetik tu, base nitrogen tu penting sebab apa? Dia membawa kod genetik. Sama ada tadi ACGT tadi kalau masih ingat lagi tadi kita dah belajar adenina, guanina, cytosina, thymina dan juga uracil. Jadi kena ingatlah semua ni A, G, C, T dan juga U. Adenina, cytosina, guanina dan juga thymina. Jadi untuk sintesis polipeptida yang membentuk protein. Jadi dia akan hasilkan polipeptide yang akan membentuk protein tadi. Jadi sebab itulah dia RNA tu dia akan adalah salinan daripada DNA tadi. Jadi DNA ni dia akan menghasilkan RNA. Daripada DNA yang dah berhelix tadi tu akan menghasilkan satu rantai tunggal iaitu RNA. Jadi yang daripada RNA itulah akan membentuknya protein. Jadi maklumat yang dia salin tu dia akan membentuk protein. Jadi kod genetik ditulis sebagai satu siri urutan 3 base yang menentukan urutan asid amino dalam protein yang disintesis. Misalnya kodon UAG. Urutan base adenina, uracil dan juga guanina. Pada mRNA merupakan kod bagi asid amino methionina. Jadi UAG akan membentuk methionina. Urutan 3 base pada DNA ditranskripsi kepada urutan kodon mRNA. Kemudiannya ditranslasi kepada rantai asid amino dalam rantai polipeptida yang membawa protein berkaitan. Jadi sekarang ni dia akan bentuk satu protein berdasarkan urutan base tadi. Okey, pembentukan kromosom pula. Pembentukan kromosom daripada DNA dan juga protein. Kromosom ni dia ada rantai polinukleotida DNA yang berpintal dengan protein yang disebut sebagai histon. Jadi sebenarnya protein ni dia sebenarnya dia berpintal-pintal dengan histon ni. Kalau kita tengok ni adalah struktur dia lah. Jadi dia berpintal dengan protein histon ni. Ni contoh dia ni. Dalam ni berpintal-pintal di dalam tu dia berpintal lagi ada histon dalam tu. Jadi histon adalah protein. Histon ni dia tak bawa maklumat genetik. Molekul DNA dengan protein histon akan membentuk satu nukleosom. Jadi gabungan di antara DNA dan juga histon tadi akan membentuk nukleosom. Jadi nukleosom akan berpintal-pintal membentuk satu struktur kromosom. Okey, sebelum awak semua meneruskan latihan yang telah disediakan, sebenarnya kita dah pun tamat untuk bab ni. Jadi untuk cikgu tambahkan lagi kefahaman awak berkenaan dengan kod genetik mRNA tadi. Okey, awak tengok sini Ini adalah DNA. Jadi sekarang kita tahu DNA ni beza dengan mRNA adalah DNA dalam bentuk helix ganda 2, manakala RNA adalah bentuk tunggal. Jadi kat sini daripada DNA berlakunya proses transkripsi membentuk mRNA. Jadi dekat sini mRNA. Kenapa dia letak mRNA di sini? M ini bermaksud messenger. Jadi dia membawa mesej RNA. Jadi di sini awak tengok tadi kodon UAG. UAG ni proses ni kita kenali sebagai translasi. Jadi dia akan UAG akan ditranslatekan kepada methionina. CGA akan ditranslatekan kepada arginina. UAC pula akan ditranslate kepada tyrosina. Jadi gabungan di antara methionina, arginina, tyrosina ni akan membentuk satu rantai polipeptida yang panjang. Jadi di sinilah caranya untuk
di polipeptida protein ni diterjemahkan. Jadi kita terjemahkan daripada DNA kepada mRNA dan akhir sekali membentuk protein. Protein itulah nanti yang akan diangkut ke luar sel seperti mana yang kita telah pun belajar pada subtopik sebelum ni, dan juga kita akan belajar balik nanti pada bab yang berikutnya. Okey, setakat itu dulu daripada cikgu untuk minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Terima kasih kerana setia belajar walaupun dalam kekangan masa dan juga tempat. Okey, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.